Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam pengguna dan seluruh masyarakat yang berada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting. Topik yang sangat penting dan yang paling hot, yang perlu diperbincang, yang sedang diperdebatkan, dibincangkan dalam sosial media, iaitu bagaimana tajuk minyak masak. Bagaimana minyak masak yang telah ditarik subsidi, minyak masak bagi minyak sawit botol yang telah ditarik subsidi dan tidak dikawal. Topiknya hari ini adalah rata-rata hari ini mengeluh bagaimana minyak masak, kenaikan minyak masak hampir 40%. Bayangkan minyak masak yang sebelum ni harga dalam RM28, 50 sen, telah tiba-tiba melonjak naik kepada harga RM42, RM43 dan ada sampai harga RM50. Ini apa benda nama ni? Minyak cap emas. Minyak ada emas. Minyak dah jadi minyak masak yang selama ni dinikmati, dah jadi macam satu minyak saffron harga dah. Betul. Jadi hari ini masyarakat sangat panik. Sebelum ini kita berbincang bagaimana ayam, bagaimana telur. Alhamdulillah, kita berterima kasih kerana harga telur dan harga ayam telah dikawal, tidak diapungkan dengan sewenang-wenangnya. Harganya sebelum ini harga RM8.90 telah berubah, dikawal menjadi RM9.40. Itu satu, alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana kerajaan telah tidak mengapungkan harga-harga yang berkaitan dengan ayam dan juga telur dan telah membuat harga kawalan. Persoalannya, mengapakah harga minyak masak botol tidak dikawal? Saya ada membaca satu kenyataan seorang YB Menteri yang mengatakan bahawa harga minyak botol memang tidak perlu disubsidikan. Dia berkata bagaimana minyak botol ni sepatutnya rakyat yang tidak mampu, dia suruh pergi beli minyak paket. Saya nak tanya kepada semua orang, berapa ramai yang berkesempatan untuk membeli minyak paket? Kita semua tahu, pergi je mana-mana tempat, jarang untuk dapat minyak paket. Semalam saya ada baca kenyataan, baru letak je dah habis. Betul. Kenyataan daripada KPDN HJP Kuala Lumpur yang mengatakan di Kuala Lumpur 40,000. 40,000. Cukupkah minyak paket 40,000 ni? Rakyat di Kuala Lumpur ni, adakah hanya 40,000? Dan adakah kumpulan B40 ni sebanyak 40,000? Betul. Cukup ke soalannya 40,000 ni? Jadi bayangkan bagaimana kita ni hari ni dengan sewenang-wenangnya membiarkan pembekal peniaga yang walaupun kita tarik subsidi ni dan kita biarkan harga melonjak naik, melompat, meroket sampai tak mampu, orang terkejut. Makcik-makcik yang pergi ke pasar raya, pergi ke hypermarket, terkejut apabila tiba-tiba harga RM42, RM45, ada yang sampai RM50. Ni dah jadi tak masuk akal dan menimbulkan suasana yang begitu risau di kalangan rakyat. Jadi kita hari ini ingin membincangkan apakah yang patut dilakukan oleh kerajaan. Adakah kerajaan ni ini kerajaan apa? Adakah kita nak panggil kerajaan sekarang ni kerajaan yang mengamalkan sistem kapitalis? Kenapa saya kata kapitalis? Apabila kerajaan membiarkan harga pada perkara asas, iaitu minyak ni merupakan perkara asas, dan tidak mengawal dan menarik subsidi sewenang-wenangnya dan membiarkan harga pembekal menjual dengan harga-harga yang ikut suka hati dia orang. Suka hati dia orang je sekarang ni. Jadi ini dipanggil harga suka hati, harganya ikut sedap tekak aje. Jadi kita ingat, ini apa ni? Dalam keadaan pandemik yang hari ini, yang semua orang mengalami kesusahan, dalam keadaan orang semua panik, nak meniaga pun susah, nak mencari pendapatan pun terjejas. Tiba-tiba hari ini kita dikejutkan dengan harga minyak yang tiba-tiba melonjak naik dengan begitu saja. Kita sangat sedih dan kita rasa hari ini, terus terang hari ini rasa mendidih dan rasa nak marah. Kenapakah kerajaan boleh biar kenaikan ni? Bukan kenaikan yang alang-alang, kenaikan sampai 40%. Kebanyakan daripada minyak botol 5 kg
meningkat sebanyak RM13. Adakah RM13 itu dikira sebagai harga yang berpatutan? Adakah menjual harga minyak masak sampai RM42 ni harganya dipanggil harganya orang mampu beli? Hanya untuk 5 kilo. Jadi fikirkanlah bagaimana nasib B40, bagaimana nasib peniaga-peniaga kecil, bagaimana nasib orang-orang yang susah. Mereka sudah tentu tak mampu nak beli. Dulu ada RM50 boleh beli macam-macam barang. Sekarang ni masuk saja ke dalam Giant, masuk ke Padang Pasaraya, dengan RM50 hanya boleh beli minyak je. Jadi kita sangat-sangat sedih lah dengan apa yang berlaku hari ini. Dan kita hari ini sedang berdiskusi. Mungkin kita nak minta pandangan Yusof, adakah apa yang kerajaan lakukan ini dipanggil kerajaan yang prihatin? Pada saya memang dipanggil kurang prihatin. Betul. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kata. Masyarakat hari ni sampai ambil apa tau? Ambil peduli yang di mana dia kata daripada aku masak, dia kata lebih bagus aku membeli. Tapi hakikatnya barang makan dekat luar sekarang ni pun harga naik lebih daripada 30 ke 40% harga barang makanan. Tak percaya pergi tengok. Berapa sekarang nasi goreng kampung, nasi goreng Cina. Pergi tengok, baru-baru ni saya beli nasi goreng yang biasa kita makan kat sini. Ada satu kedai Cina Muslim dekat sini. Sebelum ni nasi goreng ni RM8, sekarang ni RM12. Naik RM4. Ini bukan main-main cakap ni, ini benda yang berlaku. Semua orang terpaksa naikkan harga barang hanya berpunca kerana barangan asas tidak di bawah kawalan. Subsidi tidak dapat. Sebab itu kita tengok ini, bayangkan dengan minyak ni kadang-kadang orang ada baru-baru ni saya ada dengar satu menteri ke YB tak yang sebut pengarah ke apa, kata kita kena kurangkan makan telur, dia kata. Dia tahu tak sebenarnya seharian orang yang bawah B40 ni boleh dikatakan hampir setiap hari makan telur. Telur itulah sebenarnya penyedap dia. Kicap itulah penyedap dia. Jadi sebab itu kalau minyak masak pun sampai harga RM42, RM45, RM50, nak masak apa? Nak masak telur je pun. Tapi telur pun nak masak dengan harga minyak yang harga RM45, tak masuk akal. Kita nak tanya dengan pengarah tu. Dia nak suruh jangan makan telur, nak makan apa? Udang galah. Tak, itu okey. Ada juga sebelum ni orang cakap kita kena makan ikan separuh. Pun ada. Ada yang cakap kena makan kuih karipap separuh. Ini semua satu kenyataan-kenyataan yang menghina bagi saya. Satu kenyataan yang menghina. Apa? Miskin sangat ke masyarakat di negara kita ini sampai nak suruh makan semua benda separuh? Jangan sampai begitu menilai masyarakat. Sebab kita pilih anda kerana kita rasa anda layak untuk memimpin kita. Jadi hari ini, kalau nak tarik subsidi minyak, contohnya Datuk Isam sebut, nak tarik subsidi minyak, kita bersetuju. Tapi dengan syarat, subsidi itu perlu diberikan kepada rakyat bawah B40 dan kepada umum juga. Sebab apa? Sebab sebelum ini kartel dan juga pembekal-pembekal ni, pengeluar-pengeluar ini dah kenyang dah. Dah hidup hurir dah hari-hari makan subsidi. Janganlah bila nak bagi subsidi kepada rakyat hari ini ada dikira-kira orang pula nak bagi pula. Sebab apa? Kita kena adil lah. Selama ini mereka telah kenyang. Mereka tidak. Dan saya tak tahu kenapa kerajaan begitu takut diugut oleh mereka ni. Cuba bayangkan, ini satu ugutan. Ini bukan main-main, ini realiti. Fakta kita boleh cek. Harga minyak sebelum ni RM28.90 untuk 5 botol yang 5 kg. 5 liter tu lah, 5 kg tu lah. 5 kg. Sekarang sampai RM42. Okey, dia kata sebab kerajaan nak tarik subsidi, dia kena naikkan harga sampai RM42 hingga ke RM50. Saya nak tanya, apakah sebab? Dan tunjukkan sebab. Apa sebab nak kena naik harga sampai begitu drastik, naik sampai 30%, 40% dan sampai 45% pun ada macam ni. Apa sebab? Kerana apa? Inilah sebenarnya dia sedang mengugut kerajaan. Dan kerajaan tak ada masalah. Kerajaan rasa macam ini syarikat swasta, jadi nak tak nak, ini urusan mereka. Dia berdagang dalam Malaysia dan ini adalah satu ugutan. Ugutan kepada rakyat. Bila kerajaan tarik subsidi minyak, satu perkara yang baik bagi kami. Kerana apa? Mereka dah kenyang lama. Tapi subsidi ini mungkin boleh diberi dalam bentuk yang disebut oleh Datuk Syam, bantuan bersasar, dan perlu ada mekanisme yang betul. Sebab apa? Kadang-kadang kalau bagi pun, contoh, kau bagi BRIM 500, contoh, bagi BRIM 500, tapi minyak naik harga sampai RM45 sampai RM50. Apa kejadah kan? Dan macam tak payah bagi. Kartel ni dengan pembekal ni dah siap ada calculation. Tak apa.
Kerajaan tarik kita punya subsidi. Kita tak payah gaduh sama kerajaan. Kerajaan perlukan kita. Kita naikkan minyak, nanti dia bagi BRIM, itu BRIM kita angkat balik mah. Contohnya macam tu. Lebih kurang macam inilah. Inilah yang sedang terjadi. Jadi saya nak tahu, adakah kerajaan terus nak dibuli? Saya nampak kerajaan sedang dibuli. Dibuli, diperkotak-katikkan, dan sebenarnya kita dah sebut dah dalam video previous kita dah cakap kita willing nak bersama dengan kerajaan. Anda mempunyai kuasa, kita ada jentera, jom kita kerjasama. Tapi kalau hari ini, kalau minyak ini pun kita tak mampu nak kawal, tak ada satu kawalan harga yang tetap yang kita boleh letakkan kepada mereka ni, jadi sebenarnya tidak adalah buli ini akan berterusan. Jadi sebab itu saya nampak kerajaan akan terus dibuli dan hanya memekik dan memekak dalam parlimen yang tak ada solusinya. Sebab apa? Saya nampak solusi yang terbaik adalah turun padang, buat checking, pergi ke kilang-kilang ini. Dan apakah sebab? Sedangkan sawit sekarang sedang turun. Yang naik harga minyak ni, nak kena tahu minyak apa? Minyak petrol yang warna merah dengan warna hijau. 97. Minyak kuning okey lagi. Takkanlah minyak hanya sebab minyak ni kadang-kadang naik pun 10 sen, 15 sen ni, 5 sen ni naik, takkanlah semua benda berkenaan dengan kawalan harga barang semua meningkat naik. Apakah sebab? Kena beritahu sebab dia. Kalau ada pelibatan daripada Ukraine punya peperangan ke, Russian punya peperangan ke, mungkin boleh diterima pakailah. Tapi ini Malaysia ni pengeluar minyak. Kerajaan kena terima satu hakikat dah. Tindakan pembekal yang sewenang-wenangnya menaikkan harga minyak masak daripada RM28.50 kepada harga RM42, kepada harga RM45 dan harga RM45 adalah satu tindakan cuba untuk mensabotaj kerajaan. Sama ada kerajaan faham atau tak faham, ini adalah tindakan yang dikira sabotaj kerajaan. Kena sedar tu. Ini akan menimbulkan rasa kebencian rakyat terhadap kerajaan yang ada. Mungkin kerajaan tak sedar. Rakyat rasa sakit hati, rasa bimbang, rasa gundah gelana. Hakikatnya, mereka akan menterjemahkan kemarahan mereka kepada kerajaan. Sebab itulah kita ingin menasihati kerajaan, memberi amaran kepada kerajaan. Jangan sampai rakyat marah. Tolong tukar. Jangan jadikan negara ini negara kapitalis. Apabila kerajaan membiarkan pembekal peniaga sewenang-wenangnya menaikkan harga dengan harga yang tak masuk akal. Bayangkanlah kenaikan harga minyak 40%. Satu kenaikan yang tidak munasabah. Kita menyatakan dengan jelas, kita bersetuju subsidi itu ditarik kerana kita bimbang subsidi itu dinikmati secara salah oleh katil-katil pembekal-pembekal yang tidak masuk akal. Tetapi janganlah kita mengapungkan minyak masak ini. Perlu diletakkan satu harga kawalan supaya peniaga, supaya pembekal tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga. Ini adalah satu tindakan yang menyebabkan rakyat akan marah. Tanyalah mana-mana orang awam, rata-rata semua tidak berpuas hati kepada kerajaan yang ada. Jadi kerajaan, kita ingin menasihati kerajaan. Tolonglah, jangan jadikan situasi sekarang kartel menang, kerajaan kalah, rakyat kalah. Tak, sebenarnya saya nak tambah sikit. Sebenarnya kerajaan yang ada hari ini dia suka kena maki. Dia suka kena hina, dia suka kena herdik dengan satu kumpulan pembekal yang selama ini mengambil kesempatan pada kerajaan. Sebenarnya bila kerajaan dihina, diherdik, dikeji, kita terasa sebab kita sebahagian besar juga kepada kerajaan. Kita ni adalah orang yang bersama juga dengan kerajaan. Sebab apa? Kita duduk di bawah negara Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi hari ni kerajaan lebih suka nak kena hina, kena maki. Yang maki siapa? Yang maki rakyat. Yang kena maki siapa? Kerajaan. Yang memaki siapa? Rakyat. Kenapa jadi macam ni? Siapa yang buat? Okey, game bola ni bola ni ada satu. Ni ada satu bola, pasukan bola nak rebut satu bola. Yang tukang menipu untuk umpan bola ni ada satu orang je. Tapi yang menyebabkan pergaduhan di tengah padang, sebelah lawan sebelah termasuk goalkeeper ni adalah siapa? Kita sama-sama kita bergaduh. Dia orang bermaharaja lela. Dia orang kaya raya. Dia orang kat rumah ada Bugatti Veyron, saya ingat lah. Rumah tak tahu, kereta Ferrari pun ada. Yang kita
biarkan diri kita terus dimaki. Dan hari ini kerajaan tak ada apa. Alah, ini memang biasalah. Wave ni memang macam ni. Ini waktu kita kena maki. Lepas 2 minggu habislah. Saya nak bagi tahu, sampai bila kita nak dibuli? Kerajaan sedang dibuli. Rakyat sedang dibuli. Yang kaya raya siapa? Golongan kapitalis ni. Ni, diorang semua ni. Kartel-kartel ni, pembekal-pembekal ni. Kenapa kerajaan begitu takut sangat? Apa yang takut sangat dengan diorang ni? Diorang ada duit. Diorang ada duit. Tapi kita ada kuasa. Kita ada sebuah kuasa, bukan kita nak salah guna kuasa. Kuasa yang ada digunakan kepada untuk membantu golongan rakyat dan membantu rakyat. Inilah masanya. Tapi kalau hari ini kita biarkan mereka, apa terjadi pada rakyat? Rakyat bayangkan minyak masak RM45 ni bukan benda yang murah tahu. Saya ingat orang isi minyak masak macam ni lepas ni. Macam isi apa tahu? Pernah tengok tak orang nak minum air, kalau yang jenis ada tinggal sikit, seorang sikit minum. Sikit macam tu. Orang isi minyak sampai kan tak tahu macam mana. Mungkin rakyat dah tahu buat recycle, dah belajar macam mana nak tapis minyak semua. Sebab apa? Rakyat dah susah sekarang ni. Ni mana ada penyangat-penyamun semua ni faham. Dia orang ni tak ada hati perut. Sebab kalau dia ada hati perut, ada yang mengatakan sebelum ni kita kena menyedarkan kepada kumpulan-kumpulan pembekal ini supaya mereka ada rasa prihatin kepada rakyat, kerana mereka melihat keadaan rakyat ni, diorang kalau dari dululah diorang ada perasaan ini, tidaklah berlaku kenaikan harga barang di waktu musim perayaan, raya Cina, raya India, raya Aidilfitri, raya Aidiladha, macam-macam raya ada saja bawang naik meningkat wave. Lepas tu tiba-tiba turun barang. Lepas tu ada satu masa ayam dah tahu bulan berapa naik harga ayam, bulan 1 2 3 4 5 bulan-bulan tertentu dah ada, dan ia berlaku setiap tahun. Sekarang ni bayangkan harga minyak dia dah berani nak main. Ini bukan main-main tau. Minyak ni bawah kawalan. Ayam ni kadang-kadang orang main, kita nampak sebelum ni masih lagi ni. Kalau dia berani untuk mainkan harga minyak, bermaksud dia sudah, kerajaan ni sebenarnya di bawah genggaman dia lah. Dia kata, apa kerajaan boleh buat? Apa yang boleh buat? Saya kalau tak keluarkan minyak, you mau masak apa? Inilah yang telah terjadi. Jadi kita nak bagi tahu mesej jelas pada kerajaan. Kerajaan tidak boleh mengalah. Bukan masa anda untuk mengalah. Anda kena bersama dengan rakyat. Kita bersatu hati. Kita kena turun dan terjemahkan rasa tidak puas hati kita pada pembekal yang ada. Sebab kita sekarang ni dibuli, terus menerus dibuli oleh pembekal. Bayangkan tuan-tuan, saya tak nampak ada satu benda yang logik. Kenaikan harga yang dikira meroket naik, mencadak naik. Ini merupakan satu sabotaj. Kerajaan kena tahu bahawa impak daripada sabotaj ini adalah kerajaan sendiri. Rakyat tanyalah mana-mana, semua tak puas hati. Jadi sekarang ni sudah sampai masanya kerajaan. Kalaulah kerajaan boleh lakukan kepada ayam dan telur, boleh meletakkan satu harga kawalan, walaupun ada subsidi yang dikurangkan, mengapa kepada minyak tak boleh? Kerajaan kena terpaksa letak. Kerana kalau tanpa sebarang had dan tak ada sebarang kawalan, cuba bayangkan sampai RM50 pun ada yang jual untuk minyak masak 5 kilo. Bayangkan, ini dia panggil, mereka semua suka-suka hati letakkan harga. Kena sejak sebelum ni satu minyak paket RM2.5 dulu. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 masih lagi RM2.5. Ingat tak? Satu kg paket tu RM2.5. Bayangan sekarang satu paket RM6.70. Cuba beritahu dengan saya, apa perubahan yang ada daripada tahun 2007 sampailah kepada tahun 2022 ini? Apa perubahan yang ada? Minyak masih lagi ditakuk harga yang sama. Ada tak perubahan pada harga minyak? Jadi saya tak tahu apa sebab harga minyak ni diorang nak berani dah untuk mainkan harga begitu tinggi. Sebab itu saya nampak kerajaan tak apa, terus dimaki, terus dihina, dan kami sebenarnya merasa sedih. Kerana apa? Kami tidak mahu melihat kerajaan juga dihina. Walaupun kita tak dapat apa-apa benefit pun, tapi takkanlah kita nak biarkan negara kita dicaci maki oleh masyarakat sendiri. Ini yang kita tak boleh nak terima. Jadi sebab itu, tak apa, teruskan tidur, teruskan terlena, teruskan lagi dengan buayan, biar kita terus dipelekehkan. Inilah cara dia mempelekehkan kita. Bayangkan, kalau harga barang naik saja, confirm orang tak salahkan pembekal. Diorang pun tak pernah kenal muka pembekal. Siapa pernah nak tengok muka pembekal? Kalian pernah tengok? Siapa pernah nak tengok muka pembekal minyak? Pembekal gula semua? Tak pernah tengok pun. Tapi mereka terus kaya raya. Tapi apa yang terjadi pada rakyat hari ini? Rakyat terus menderita. Dan kerajaan akan menjadi tempat bahan makian. Betul. Ini jadi. Okay, selain pada tu, cuba kita fikir.
Saya dimaklumkan, memang saya faham ada di kalangan pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan kita nak menarik subsidi. Tujuan kita nak menarik subsidi untuk apa? Tujuan kita nak menarik subsidi sebab kita ingin memberi bantuan secara bersasar. Persoalan saya, adakah kita mempunyai satu sistem dan mekanisme yang boleh sampai ke sasaran dengan cara yang begitu efisien? Rata-rata kalau kita berharapkan dengan menggunakan format yang sama seperti bantuan sara hidup, saya nampak masih lagi akan ada yang pihak yang tertinggal. Betul. Ada pihak yang tertinggal yang mereka tak dapat. Berapa ramai lagi yang tidak dapat bantuan sara hidup. Jadi mereka sudah tentulah akan ketinggalan dari segi mendapat bantuan untuk mendapat subsidi pada minyak. Saya faham kerajaan memberi alasan bahawa wang itu akan digunakan, wang yang kita dapat di saving daripada tidak membayar subsidi kepada pengurangan harga minyak masak botol ni akan digunakan untuk bantuan bersasar. Soalan saya itu sangat jelas. Masih berapa ramai apakah sistem dan mekanisme untuk sampai kepada sasaran tu? Berapa ramai lagi yang tak dapat, yang akan tak dapat? Dan bagaimana pula dengan peniaga kecil? Rata-rata kata bahawa bantuan ini adalah bantuan kepada pengguna. Bagaimana dengan peniaga kecil? Peniaga kecil yang meniaga goreng pisang, lepas ni peniaga goreng pisang, lepas ni tak boleh jual pisang goreng, kena jual pisang rebus. Bayangkan. Kalau ayam sebelum ni, orang jual ayam goreng, kena jual ayam rebus. Sebab minyak masak dah mahal. Lepas ni orang bakar pakai kayu tau. Bayangkanlah. Pakai kayu. Semua benda yang melibat minyak akan ditukar kepada rebus. Disebabkan minyak dah menjadi harga mahal, harga kayangan. Betul. Saya nak beritahu sikit kepada kerajaan sebelum tu Isya sambung balik. Saya nak beritahu kepada kerajaan, tahu tak sekarang ni golongan kapitalis ni dan juga pembekal-pembekal kartel ni, dia mengambil keuntungan daripada siapa? Daripada rakyat ni, masyarakat kat bawah ni, peniaga kecil. Kan kami semua ni sibuk setiap hari bekerja siang dan malam, pagi kerja. Ada orang malam jadi security, macam-macam buat ni. 30 lebih juta pengguna Malaysia, berapa persen je orang kaya raya, orang kayangan kat Malaysia ni. Yang lain semua kerja bagai nak gila, tapi dia orang duduk kat belakang, dia orang macam ni je. Duit masuk. Sebab apa? Setiap rumah perlukan minyak, setiap rumah perlukan gula, setiap rumah perlukan telur, setiap rumah perlukan ayam. Setiap kedai kita perlukan makan dan minum. Faham tak? Kita perlukan air, kita perlukan makan dan minum. Jadi benda ini mereka telah mengambil keuntungan dah sekian lama. Tapi kita tak ada apa. Sebenarnya kerajaan tak perlu nak takut dengan mereka. Saya pun tak tahu apa sebab kerajaan begitu macam seolah-olah berhadapan dengan apa ke? Diorang ni makan orang ke? Ataupun diorang ni ada ke separuh alien? Tak tahu. Saya tak tahu apa sebab. Jadi sebenarnya selama ni saya masih sabar lagi. Tapi sebenarnya kadang-kadang dah hilang sabar lah. Kenapa hilang sabar? Saya rasa macam setiap satu jabatan ataupun setiap satu platform yang kita duduk, kita mesti ada satu mission tau. Kita nak buat apa, misi kita. Tapi saya nampak macam kerajaan ni apa misi sebenar dia? Misi dia adalah membantu rakyat untuk kurangkan kos hari hidup. Macam kita di semuanya, apa kita punya mission? Mission kita adalah menolong orang dari sudut, memberi perkhidmatan dari sudut perundangan, khidmat, nasihat, konsultasi. Kita ada buat kebajikan, kita ada buat kes-kes. Kita mesti ada platform dan ada ahli tuju. Walaupun kita ada ambil duit perkhidmatan, servis, tetapi dia mestilah ada, orang kata, misi dia. Jadi kerajaan samalah. Anda mempunyai allowance, anda mempunyai pembiayaan, semua lengkap. Jadi apa yang anda perlu buat adalah menjaga harga kawalan. Jadi betul, tindakan ni pada saya, tindakan katalah kan, cuba fikir. Kalaulah daripada harga tu RM28.50 tu, mungkin kata naik harga RM32 tu, mungkin orang taklah terkejut bro. Yelah, bolehlah terima. Ini dipanggil apa tahu? Menaikkan harga dan membiarkan pengguna terkejut beruk. Terkejut beruk, faham tak? Bayangkan daripada RM28 jadi harga RM42. Terkejut beruk dengan perkataan saya ni. Ini harga dipanggil harga menyakitkan hati. Adakah kerajaan gembira apabila rakyat sakit hati? Sebab itulah yang saya ingin maklumkan kepada kerajaan. Kita bukan marah sangat, tapi kita geram. Kenapa dibiarkan sampai begitu? Ini dipanggil seolah-olah menghina pengguna dan rakyat ni. Dengan suka hati, dengan senang hati, kau biarkan saja sampai harganya begitu macam ni. Kalau nak dinaikkan, naiklah secara berperingkat. Betul.
bukanlah begitu melulu begini menyebabkan seluruh sistem kehidupan orang kucar dan kacir. Ini mereka dicabar kerajaan lah. Sebab tu saya ingat kerajaan lepas ni kena pakai cermin mata macam ni. Biar nampak sikit. Begitu. Tengok harga. Saya pun lepas ni pakai cermin mata. Pasal apa? Tengok harga barang semua. Dah bukan tengok macam ni dah. Tengok mata dah terbeliak lah. Sebab apa? Dulu tengok minyak masak RM28. Sekarang RM42. Mungkin minggu depan tak tahu berapa. Sebenarnya saya tak tahulah. Tak, sebenarnya macam ni lah. Saya minta bawalah kabinet turun pergi ke pasar. Saya ingat diorang kena turun pergi pasar dan buat kajian. Buat kajian, tengok. Lepas tu turunlah ke kampung-kampung. Pergilah ke pedalaman-pedalaman. Pergilah tempat B40. Pergilah ke rumah PPR. Tengoklah kehidupan rakyat. Janganlah. Sebab kita saya sendiri pun merasakan hari ini saya makan cukup. Sebab apa? Bila nak makan, ada makanan. Tapi ramai orang dekat luar sana tidak makan. Kadang-kadang dia menahan lapar. Ada yang datang ke pasar raya kita pun, kadang-kadang dia minta hutang. Kerana tak ada duit. Saya minta kepada, tolonglah jengah-jengah rakyat di bawah ni. Kerana, sampai bila kita nak biarkan kita terus ditindas ni? Sampai bila? Sampai bila? Nak biar macam mana? Kita ni sebenarnya sedang dijajah oleh mereka, tahu tak? Kita sedang dijajah. Sebab apa? Mereka menguasai. Dan kita yang beri dia orang kuasa. Kuasa dia orang apa? Kepada duit. Dia orang ada duit, dia orang ada kuasa lah. Dia boleh beli apa saja dia orang nak beli. Tapi janganlah sampai kita menjual dan menggadai rakyat punya maruah, sampai rakyat punya kehidupan, sampai rakyat punya kehidupan seharian, nak makan minum pun kita sedang menjual ni kepada mereka ni. Dan saya nampak kita akan terus. Okey, saya minta juga kepada agensi-agensi, pergilah survey juga. Kamu tu cukup ke keperluan? Tanya kepada penjawat awam. Kawan-kawan saya di dalam penjawat awam, ramai cakap, ya Allah, dia orang pun rasa nak mampus dah rasanya. Sebab apa? Bahkan pun tak cukup. Sehingga kan diorang punya dalam agensi ni ada bagian kebajikan-kebajikan, dah buat kumpulan-kumpulan corporate punya company menyumbang, dan itu diagihkan di dalam agensi pun ada berlaku. Sebenarnya ini benda yang realiti. Sebab itu saya rasa, please lah, kita dah give up dengan pemimpin kepimpinan negara kita yang hari ini hanya menjual impian kepada kita dan menawarkan perjuangan, menawarkan janji, manifesto lah, itulah ini, dah lah. Sekarang ni rakyat tak nak semua benda tu. Rakyat sekarang ni nak harga barang turun. Kalau kau boleh bagi harga barang turun, rakyat akan sokong kau. Itu saja. Saya nak kepada seluruh rakyat Malaysia, bersama dengan semboyan Malaysia hari ini, kita menawarkan perkongsian, persahabatan bersama kerajaan. Apa yang kita kongsi, kita nak menawarkan persahabatan, kita akan bantu kerajaan untuk memerangi kartel dan pembekal-pembekal ni. Itu yang pertama. Dalam masa yang sama, kita akan undi mereka sekiranya mereka dapat menurunkan harga barang. Kalau mereka masih lagi dalam takut sama, siapa pun parti yang naik, mana parti sekalipun, siapa pun kepimpinan sekalipun, kalau tak boleh turunkan harga barang, tak payah kita undi pun tak apa. Sebab apa? Sebenarnya sama je. Tak ada apa. Dan tak ada apa. Selalu orang tanya pada saya, minta komen. Saya tak nak komen. Tuan sokong siapa? Saya pasti menyokong semestinya Islam. Itu saya sokong. Yang beragama Islam. Itu saya pasti saya sokong. Tapi untuk saya berkobar-kobar untuk suruh menyokong sebahagian kepimpinan yang ada, saya rasa tidak. Sebab mereka adalah golongan kayangan. Saya merasakan saya dalam kayangan juga kadang. Sebab kita ada kenderaan, kita ada ni. Tapi kita tahu asal-usul kita. Kita duduk orang susah, makan pun susah, duduk rumah setinggan. Kita tahu benda tu. Jadi, sudah pasti bila kita duduk dalam keselesaan ni, kita masih ingat siapa asal-usul kita. Dan saya harap kepada semua kepimpinan ini, dalam kabinet, sedarlah sedikit diri. Kalau anda datang dari golongan bangsawan pun, pergi turun, underground, pergi turun, tengok. Ada orang yang kadang-kadang petang balik bawa motor, rider tu, Foodpanda, Grab rider semua tu, berhujan yang pada nak cari duit, tahu tak? Nak beli susu je, tahu tak? Nak beli susu, nak beli minyak masak, nak beli ayam. Ada kedai ayam dapat RM10, 50 sen sekilo. Ada yang RM98, ada yang RM10. Makan ayam tu cukup untuk 3 hari. Makan pun cukup-cukup. Dulu kulit ayam orang tak makan. Sekarang kulit ayam pun diorang dah buat goreng. Siap buat tepung tau. Buat tepung sekarang ni. Kulit ayam tu diorang tarik, diorang buat tepung. Kalau tahu gunting-gunting diorang buat makan juga sekarang ni. Nak bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin, tolonglah. Cukuplah tawarkan kita tak cakap anda menipu, tapi kita kata cukuplah menawarkan benda-benda yang kosong. Sekarang ni boleh tak kita, saya
dan juga Datuk Isham dan seluruh tim Semboyan Malaysia menawarkan untuk kerjasama. Kita ada pasukan jentera yang sedikit tapi nak bersama dengan anda. Anda ada kuasa, jom kita kerjasama. Kita kerjasama, bagaimana kaedah panggil kita untuk meeting. InsyaAllah lah, kita walaupun tak ada duit, kita tak minta peruntukan. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kita nak demi rakyat ni. Kita nak buat demi rakyat. InsyaAllah. Kita tahu dah cari duit. Mungkin kita jual kerepek ke apa. Pandai-pandai kita hidup. Macam mana supaya kerajaan dengan kami tak bergaduh. Sebab kita ni, kita dapat banyak sangat aduan. Kita dapat banyak sangat liputan daripada luar. Orang bagi tahu dengan kita apa. Tak komen apa. Nak komen apa. Nak cakap apa dengan kerajaan? Nak cakap apa? Ada pedah dia orang tahu ke? Dia tahu apa yang sedang dilalui rakyat? Tak ada. Dan sebab itu saya nampak hari ni, okeylah, Datuk Isham akan pergi pada solution. Saya nak rumus sedikit nanti. Teruskan. Okey, sebelum nak rumuskan solusi, saya nak mengingatkan kepada saya nak pakai cing mata dah macam ni. Jangan sekadar memberikan alasan bahawa berlaku penyelundupan minyak keluar sebagai satu alasan untuk ini. Ini bukan salah rakyat. Ini salah agensi penguatkuasaan. Kuatkuasakan undang-undang, jangan biar berlaku keterisan. Dan jangan hukum rakyat disebabkan berlaku keterisan ataupun kelemahan dalam pada sistem agensi penguatkuasaan. Kita minta satu kesimpulan yang mudah. Nombor satu, kami daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia meminta nombor satu supaya kerajaan, kita bersetuju kerajaan untuk menarik subsidi. Kerana kita tidak mahu pihak-pihak pembekal ataupun kata-kata tertentu mengaut keuntungan yang luar biasa dengan subsidi yang ada. Tetapi perlu ada mekanisme dia. Bagaimana sistem nak menurunkan, nak menarik harga subsidi. Adakah nak naik, tak tarik terus ke? Ataupun nak tarik secara berkala ke? Kerana jangan dibiarkan penarikan subsidi yang sembrono ini menaikkan harga barang ataupun harga minyak masak secara luar biasa. Perlu ada mekanisme yang perlu ada kajian daripada pihak kerajaan. Nombor satu. Nombor dua, kita meminta kepada kerajaan untuk mencari satu mekanisme bagaimana untuk menyalurkan bantuan secara bersasar kepada golongan-golongan marhain, golongan-golongan bawahan, golongan-golongan yang memerlukan di kalangan rakyat Malaysia supaya sampai kepada sasarannya. Mencari satu mekanisme yang sesuai. Sebab rata-rata hari ini panik. Pengumuman baru ni RM100 diberi bantuan sara hidup. Bagaimana, berapa ramai orang yang dapat? Berapa ramai orang yang adakah mampu untuk menanggung kos minyak masak yang naik harga macam ni? Perlu dibuat kajian yang lebih mendalam. Bagaimana bantuan yang bersasar ini sampai supaya mereka pengguna yang ada ni tidak terasa terjejas dengan kenaikan harga minyak yang ada. Nombor tiga, ni yang paling penting. Kita mendesak kerajaan untuk meletakkan harga kawalan terhadap minyak masak botol ni. Jangan dibiarkan sewenang-wenangnya diapungkan. Jangan dibiarkan sewenang-wenangnya harga yang menyakit hati. Jangan dibiarkan harganya menaik dengan harga yang tak masuk akal ni. Kita tak mahu macam ni. Kita minta kepada kerajaan, kita desak kepada kerajaan, letakkan satu harga kawalan. Saya faham, mungkin ada perbezaan harga daripada harga sebelum ni. Tetapi perlulah ada satu harga kawalan supaya harga yang dijual masih lagi munasabah. Tapi kena sebut juga tu, walaupun sebelum contoh, sebelum ini dapat subsidi harga RM28.50. Katakan tak dapat subsidi, kena letakkan harga. Okey, contohlah dia dapat subsidi daripada kerajaan RM3 sebelum ni. Contoh. Jadi dia letaklah RM31.50. Janganlah kau pergi letak sampai RM45. Jangan kau letak sampai RM50. Ini contohnya. Maksudnya, jangan suka hati. Maksudnya, harga kawalan RM31.50. Kerajaan tahu benda tu. Maksudnya, contohnya, sebelum kerajaan, waktu dibagi subsidi, dia punya harga RM28.50. Bila kerajaan tarik, kerajaan tahu berapa yang dia tarik. Bila dia tarik, dia tahu berapa yang perlu diletakkan harga kepada minyak masak tu. Katakanlah, sebelum ni dapat, contoh, RM3. Dia bagilah RM31.50. Itulah harga kawalannya yang perlu kerajaan letakkan. Ini maksud saya. Okey, kena sambung balik. Okey. Jadi, sebab yang paling penting hari ini adalah kita menyatakan rasa protes dan tidak bersetuju dengan tindakan tidak mengawal harga ni. Kerana kalau tanpa kita anggap, kita beritahu sekiranya kerajaan tidak mengawal harga minyak masak, maka kita dipanggil harga minyak masak ini akan jadi harga minyak masak kapitalis. Tunggulah pokok kelapa rumah orang pula kena curi. Okey. Saya dan dalam masa yang sama,
saya memberi maklumat kepada kerajaan dan saya rasa kerajaan pun dah terima tahu maklumat. Tahu. Bahawa minyak masak paket ini tidak mencukupi kepada pengguna yang ada. Rata-rata walaupun dikata dihadkan 2 paket lah, pergilah cari minyak masak paket. Saya tak rasa lah. Pergilah mana-mana tempat nak cari minyak masak Tahu paket tak ni. peruncit untung berapa untuk berapa? minyak paket? Tahu tak berapa? 5 sen. Minyak paket peruncit hanya untung 5 sen. Saya bukan bohong ni Pergi cek. Kalau minyak botol dia untung dalam 15 sen ke 20 sen. Kalau minyak yang 2 kg tu. Kalau yang 5 kg tu baru diorang kadang-kadang boleh mencecah kepada 80 sen. Tahu? Tapi ni subsidi dia kena tarik, tak tahulah dia untung berapa. Saya pun tak tahu. Sebenarnya peruncit-peruncit yang dapat makian, kerajaan dapat makian, rakyat yang menderita, semua orang menderita. Sebenarnya kan dia tahu tak? Saya nak beritahu yang disebut katalah masyarakat kat Malaysia ni ada 40 juta lah. 40 juta lah termasuklah warga asing apa semua masuklah. 40 juta. Sebenarnya semua orang ni dikira rakyat. Yang duduk dekat government servant tu pun rakyat. Yang duduk dekat berapa kerat yang okey saya nak tahu berapa ramai golongan kayangan? Tak ramai. Kalau kita kira yang duduk kat yang swasta golongan kayangan tak ramai. Yang dekat government pun tak ramai yang golongan kayangan. Yang lain semua apa? B40 Pengarah pun bukan kira M40 lah. Kan? Tapi sekarang pun saya rasa dia pun dah turun B40 dah pengarah. Kalau pengarah pun. Matilah dengan harga sekarang ni. Jadi saya nak cerita hari ni, sebenarnya rakyat semua ni semua rakyat ni. Wave ni kena kepada semua. Daripada top to the bottom. Yang tak kena ni, yang memang keluar rumah, memang tak payah fikir nak isi minyak kereta. Yang lain semua kena. Jadi sebenarnya, semua rakyat kena bangkit. Jentera dalam kerajaan semua kena bangkit. Kerana apa? Inilah permainan yang anda ada kuasa. Kita ada jentera. Jentera apa? Rakyat. Rakyat ni jentera. Awak ada kuasa. Kita kerjasama. Kita attack dia ni. Bukan kita nak pergi bunuh dia. Tapi kita nak pergi jumpa dengan dia. Kita nak bagi tahu dengan dia. Kalau kau betul-betul tak nak berniaga, kita akan pastikan kita buat pertukaran. Kita boleh tarik dia punya lesen. Banyak benda yang kita boleh tarik lah lesen dekat. Janganlah. Dekat dalam LPG gas Petronas pun, dekat Shell ke whatever sekalipun, kau tak ikut arahan Petronas, kau breach the contract, automatic kau boleh kena tarik lesen lah. Kau tak boleh berniaga sesen pun. RM1 1 tong pun kau tak boleh dapat. Ini kan benda yang berkaitan dengan keperluan. Mustahil kerajaan tak boleh buat apa-apa. Orang berdagang di dalam negara kita tak boleh buat apa-apa. Mustahil saya cakap. Ini mustahil. Okey, Kanda sama balik dia. Sebagai kesimpulan kita dah nyatakan, kita desak kepada kerajaan, kita bukan nak bergaduh dengan kerajaan, kita nak minta kerajaan. Sebab kita cakap ni adalah kerana kita hari ni, sepanjang 3 hari ni, dah menerima beratusan WhatsApp, ratusan call tanya untuk kita beri komen pasal tajuk ni. Sebab rata-ratanya semua tak berpuas hati ni. Tak berpuas hati dan terkejut beruk. Jadi kita minta kerajaan sebagai konklusinya, tolong kembalikan harga kawalan terhadap minyak masak supaya minyak masak tidak melantun, tidak meroket dan tidak melonjak sewenang-wenangnya. Itu permintaan kita dan kita minta kerajaan untuk tolong respon untuk berikan satu harga kawalan yang munasabah, yang mampu milik kepada pengguna. Okey, saya dah tambah sikit Kita akan wujudkan satu task force. Dan task force ini antara Semboyan Malaysia dan juga mungkin ada persatuan-persatuan yang lain nak terlibat sama untuk adakan kerjasama dengan kerajaan. Kerajaan tak payah takut kali ini. Berikan kami list pembekal-pembekal yang selama ini mengawal harga minyak ini, yang mempermainkan kita ni, bagi pada kita. Dia larat ke? Kalau setiap hari kita call, kita hantar surat, kita call, hantar surat, kita pergi jumpa, kita datang pejabat, kita kacau dia semua, dia larat. Supaya dia tahu sebenarnya rakyat tengah marah. Sebab masalahnya, kerajaan tak, bila kerajaan tak nak bersama dengan kita tak tahu siapa pembekal-pembekal ni. Yang kenyang-kenyang perut ni, kita tak tahu muka. Kita pun tak pernah tengok muka siapa pemilik minyak, siapa pemilik telur yang besar kat Malaysia ni. Kita tak kenal. Sebab itu kerajaan, jom kita wujudkan satu kluster. Satu kluster yang di mana Semboyan Malaysia akan duduk sebagai, tak apalah, kita jadi orang yang berkhidmat untuk rakyat. Tak payah bayar gaji, insya-Allah. Kita bukan nak kata kita sombong, kita pun memang tengah tak ada duit. Tapi insya-Allah, sebab kalau kita boleh berjaya mengugut mereka. Sebelum ni diorang ugut kita dengan perbuatan. Kita ugut mereka dengan perbuatan yang tidak mencederakan, tidak apa, ugut dengan kaedah macam mana? Tidak menyalahi undang-undang. Maksudnya lagi, okey, kau betul, kita akan pergi mogok dekat depan kilang dia contohnya. Kita akan bagi tahu pada dia, you turunkan minyak punya harga. Kita boleh buat macam-macam.
Sebab itu saya rasa nak atau tak mau, nak atau tidak. Jadi sebab itu saya rasa ikrar kita kepada rakyat selama ini, apa yang kita ikrarkan kepada rakyat, kita nak berkhidmat untuk rakyat, saya harap kita buat. Jadi saya harap kita buatlah sama-sama. Macam yang disebut oleh Datuk Hisham, kita bukan nak gaduh dengan kerajaan. Dan tak ada benda nak gaduh dengan kerajaan. Berapa ramai kerajaan punya kerat? Tak berapa kerat kerajaan ni. Sebenarnya yang bersama kita, yang duduk dalam kerajaan juga. Yang duduk dalam government server ni, semua agensi, semua bersama kita. Sebab kita semua family dalam semboyan. Semua ahli kita, semua keluarga kita. Kalaulah kita boleh marah macam ni, kalau kita tak dapat maklumat daripada bottom, daripada bawah ni, kita takkan cakap macam ni lah. Kita dapat ni, kita survey kepada kerajaan yang bekerja dalam kerajaan, agensi, semua ni, semua kita survey. Yang tak bising, saya ingat, yang masa saya kata kayangan yang dia gaji sebulan RM100,000 tak bising lah. Tapi yang bawah gaji daripada RM10,000 semua bising. Berapa kerat yang gaji atas daripada RM10,000 ni? Kan, boleh kira lah. Kalau kata kat Malaysia ni, mungkin yang tak miskin ni saya rasa lebih kurang dalam 10% lah kot. 10% lah, betul tak? Boleh kira. Yang lagi 30% sederhana. Saya rasa yang selebihnya miskin lah. Macam marhain lah. Jadi sebab itu, tolonglah kita kerjasama. Jangan bagi orang menekan kita lagi. Kita ni sebenarnya ditindas. Ini lagi dahsyat. Ini scammer yang hebat. Faham tak? Kita ni, kalau scammer ni, dia tipu, tahu, memang kau nak tipu aku. Memang dah nampak nak tipu ini, dia tak tipu. Dia letak harga bang. Bayangkan RM28.50 naik sampai RM45, bezanya RM16.50. Betul, RM16.50. RM16.50 gila apa? Kalau satu hari dia boleh jual 1 juta botol, berapa banyak dia untung? Ini bukan main-main. Ingat apa? Hari-hari orang pakai minyak masak. Sebab itu saya minta kepada kerajaan, okey, kita kerjasama. Boleh? Kita kerjasama, panggil kita meeting. Kita takkan bising, kita tak tepuk meja, kita tak tepuk meja. Kita tepuk meja dekat pembekal je. Kita dengan kerajaan, insya-Allah tak apa. Kita jadi orang yang berkhidmat untuk rakyat. Awak berkhidmat untuk rakyat, kita berkhidmat untuk rakyat. Kita sama-sama. InsyaAllah ini akan menjadi titik permulaan kita untuk membantu rakyat. Sama-sama kita. InsyaAllah. Siapa yang berani? Kalau kata mati, hari ni mati, Allah yang izinkan kematian kita. Jangan kita takut. Jangan kita khawatir. Oh ya, aku pengarah. Apa-apa nanti aku yang kena tembak. Contohnya, aku ni sebagai timbalan ketua pengarah. Diorang tahu selama ni aku yang sign. Kalau aku tak sign, aku yang kena tembak. Tak payah takut. Kerana apa? Lebih takutkan kepada hukum Allah. Lebih takut ke dalam alam barzah tu. Lagi hebat lagi ketakutan yang kita akan jumpa. Jadi sebab itu saya rasa kita sekarang ini kerjasama. Itu saja. Dengan itulah kita dapat menurunkan harga minyak ini dan memastikan supaya harga minyak dalam bawah kawalan. Dan diorang takkan permain dengan kita. Dan selepas ini, bukan saja harga minyak. Saya rasa mulalah kita buat ada satu kajian selidik yang betul-betul terperinci apa sebenarnya keperluan sebenar dalam isi rumah ni. Termasuk kita kena ambil tahu pasal bawang ni. Bawang, kentang, ni benda-benda yang benda-benda asas ni. Kita dah kena duduk dan letakkan satu harga kawalan dan berkuat kuasa di semua pasar-pasar. Bermaksudnya, di mana-mana kedai-kedai runcit dan juga pasar-pasar mana-mana akan letakkan harga kawalan ini. Tetapi, kerajaan kena pastikan dia pergi hentam dulu pembekal dulu. Kalau pembekal, kalau kerajaan letak RM8.50, contohnya kentang RM8.50 contoh. Supplier hantar, dia bagi 8.3, you untung 20 sen. Kurang ajar namanya tu. Yang matinya peruncit. Sebab tu saya nampak hari ni, kita kena selamatkan peruncit, peniaga kecil, rakyat dulu. Sebab ini yang selamanya membuatkan anda memerintah. Saya beritahu betul. Kalau tak ada mereka ni puak-puak penyamun ni takkan boleh bayar cukai. Kita ni, income tax pun tak bayar, tahu tak kadang-kadang. Pasal apa? Kena penalti lagi. Pasal apa? Duit tak ada. Nak bayar gaji pun tak cukup duit. Diorang ni kaya raya kenyang. Sebab tu saya tak tahu diorang bayar income tax pasal tak ada apa. Bayar bukan sikit-sikit, juta-juta bayar. Sebab itu saya nak beritahu kerajaan, tolonglah. Janganlah kita takut. Sebab kita mempunyai jentera yang kuat. Inilah kekuatan kita. Jadi insya-Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar.